Okey. Assalamualaikum. Selamat petang ya. Okey, terima kasih kerana masuk kelas awal dan tepat pada masa. Cikgu rasa sangat-sangat berbesar hatilah. Sisi Niman. Kamulah sebenarnya panggil apa ya, motivasi cikgu untuk terus mengajar. Okey, terima kasih ya. Jadi cikgu pun tak nak buang masa ya. Seperti yang biasa, sebelum mulakan kelas, memang cikgu perlu sebut sebagai rekod lah supaya tak ada lah isu nanti kata, oh cikgu tak pernah sebut. Okey, jadi pada kelas sebelum ini, cikgu pun tak pernah sebut. Cikgu pernah sebut dah. Okey, untuk setiap kelas lah, 4 primer, 4 perintis, 4 MPV1, anda telah diberikan kerja. Kerja-kerja antaranya seperti tonton YouTube lah. Tonton YouTube. Jadi tonton YouTube, kamu tonton ke tak tonton selagi kamu turn in. Nampak ke tak istilah turn in tu? Jadi cikgu boleh bagi markah. Maksudnya cikgu percaya kamu dah tonton. Belajarlah kan kita. Tak mungkin asyik kata nak belajar melalui cikgu saja. Sebab di zaman panggil apa ini ya, yang moden sekarang, kamu boleh belajar dari banyak sumber. Okey, ada antara kamu yang suka tonton video, tonton sendiri dan cikgu pun bagi tonton YouTube video juga ni. Jadi kerja kamu tonton, turn in. Kalau kamu tak hantar, yang tak hantar ini semua, nanti bakal dapat kosong lah. Macam Alia Maisara, ada kan? Alia Maisara? Maisara? Ada kan? Ada dalam grup kan? Alia? Alia Maisara? Boleh faham kan? Jadi cikgu nak bagi tahu ya, jangan nanti kita dah tanda semua, baru kamu kata kamu nak backdated. Jadi agak tak adil untuk cikgu lah, tak adil. Kalau cikgu dah bagi markah, baru kamu backdated. Maksudnya kamu buat semula dan minta cikgu tanda. Bayangkan seorang minta cikgu buka balik semua assignment tanda, letakkan markah kan. Jadi dia memang tak adil. 也就是说你们等那个期限过了才做，然后叫老师改的话，老师要重新看过，是不是对老师很不公平呢？一个学生我就要重新看过一遍，两个学生dua murid cikgu perlu tengok dua kali, tiga murid tiga kali dari awal sampai akhir. Jadi benda itu adalah tidak adil untuk cikgu lah, memang memakan masa. Jadi tolong hantar. Seperti juga yang cikgu pancar pada skrin kamu tengoklah sendiri kan. Praktis formatif 10.2 baru bagi je kan. Jadi terima kasih Alia Maisara ada hantar kali ni, bagus. Tapi mana kerja kamu ni? Jangan hantar kerja kosong ya. Yang macam praktis formatif perlu tulis dalam kertas macam Chong Jali lah. Contoh cikgu tunjuk lah. Jawab je pun. Jawapan pun cikgu dah bagi kan. Jawapan pun cikgu dah bagi. Kamu boleh tengok pada skrin lah. Jadi kamu hantar, cikgu akan tanda. Cikgu akan tanda markah di sini. Cikgu akan bagikan markah. Kalau yang tak buat, macam Evelyn Cha kan? Evelyn ada ke Evelyn? Evelyn sihat tak Evelyn? Evelyn? Boleh bagi respon ke tak? Angkat tangan ke chatbot cakap dia ke? Boleh ke tak Evelyn? Okey sikit lah kan. Jadi kalau kamu tak buat dan tak hantar. Danny Haris ini pun mana kelentong ni. Dia hantar turn in tapi dia tak buat. Dia bagi benda yang kosong di sini. Jadi cikgu akan bagi kosong di sini lah. Jadi ini adalah kerja tulis kamu. Kalau kamu tak hantar dapat kosong, pada penghujung nanti buka sekolah ke tak buka lagi teruk. Kalau tak buka, berdasarkan markah inilah cikgu nanti akan berikan markah PBD. Murid-murid PBD ya. Bukannya kamu datang masuk Google Meet boleh dapat TP345 ya. Dia perlu anda buat kerja, tunjuk anda faham. Tunjuk anda faham. Jadi cikgu dah bagi markah yang dari awal itu. Lepas tu cikgu akan terus tanda lepas ni. Tengok banyak assignment ni cikgu akan tanda berikan markah. Lepas cikgu dah bagi markah, cikgu berharap tak ada isunya. Kamu dah buat, cikgu tak bagi markah dan suruh cikgu tanda semula ya. OK， 你不要等我那个 due date 期限过了后，你做，我帮你改。Kalau seorang, OK, 2, 3, 4 memang kamu akan tengok banyak yang cikgu perlu tanda. Jadi sila bertimbang rasa lah. OK, bertimbang rasa ya.
Jadi itu untuk awal yang cikgu nak sebut lah. Terima kasih semua sekali lagi dengan cikgu Bebel. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam buku teks nak habiskan bab 10 ini ya. Bab 10. Kalau anda tengok pada muka surat 214. Ya. Cikgu dah mulakan untuk mengajar ataupun sebut antioksidan. Okey? Antioksidan. Murid-murid, antioksidan ini, kalau tahu dalam bahasa Cina sekali lagi kita panggil apa? Kang yang de Wuping, Kang yang. Memang sering dikaitkan dengan kesihatan badan kita. Kesihatan badan， 意思说抗氧跟我们的健康是息息相关的 ，OK？ Dia saling berkait. Kalau kita punya makanan yang kita ambil, makan itu mempunyai bahan antioksidan yang banyak, menghentikan proses pengoksidaan yang tidak harus berlaku secara banyak dalam badan kita, dikatakan dah kita akan tua dengan lebih lambat. 比如说我们会比较慢慢的变老， bukan macam tiba-tiba umur 30 tahun tapi muka macam umur 50 tahun. Kalau anda perasan kan, ada kawan-kawan ataupun abang-abang ke kakak yang dah kerja umur 30, lepas dia makan makanan yang tak sihat di luar banyaklah, muka dia walaupun umur 30 tapi nampak macam umur 50. 跟饮食有关系吗？ Dia makan makanan yang kurang sihat. Okey, tidak mengandungi antioksidan. Biasanya benda ini kait dengan kalau tidak mengandungi macam ayam ke, makanan yang telah diproseskan ke, itu nasi 化学产品lah. Jadi itulah yang kita perlu faham. Cikgu pun dah sebut beta carotina untuk kelas sebelum ini, untuk untuk tiga kelas MPV 1, perintis dan primer. Jadi cikgu nak sambung dengan contoh-contoh lain seperti lutein. Okey, lutein dikaitkan dengan mata yang sihat. Bahan antioksidan ini terdapat banyak di dalam brokoli. Brokoli, kubis dan bayam. Lutein. Kita pun dah bulatkan hari itu, mata yang sihat. Manakala lycopene ditemui dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau, gendang dan oren. Ini pun dikatakan banyak memberikan manfaat kepada mata kita ya, mata ya. Okey. Dan vitamin C pula kita pun dah bulat hari itu ataupun lebih dinamakan sebagai asid ascorbic. Asid ascorbic ya. Sesiapa yang biasa makan tablet ataupun ubatlah vitamin C tablet. Memang kadang-kadang kamu tak baca dia tak tulis vitamin C. Dia tulis acid ascorbic. Sama je. Acid ascorbic. Itu nama saintifik untuk vitamin C. Dia terdapat banyak dalam buah-buahan citrus. Citrus biasanya yang berjus dan juga masam itu. Bayam ke, brokoli ke, kiwi ke, strawberry ke, cranberry ke, kubis ke, lada hijau dan biji ring. Cikgu, jadi saya perlu hafal ke contoh-contoh buah-buahan yang mengandungi vitamin C ni. Okey, macam ni lah. Sebab ini adalah bahagian yang baru dalam SPM. Dengar ya. SPM tau. Jadi, kalau kamu tanya saya, perlu hafal ke tidak cikgu? Kalau keluar objektif. Kalau keluar dalam bentuk objektif. Cikgu tak hairan tau. Keluar dalam objektif. Antara makanan yang berikut, yang manakah mengandungi vitamin C? Nanti biasa dia bagi A, buah apa ke, B, sayur apa ke, C apa kan. Jadi benda ini bukan nak kata hafal, tapi cikgu lebih suka kalau kamu kata menghayati lalu hafal. 如果你不明白嘛，你不明白你又死背 memanglah susah. Kamu hafal lycopene dalam ini, vitamin C ialah ini. Jadi susah. Nah, cuba hayati. Bayangkan sekarang kamu ialah jurujual. 将自己想象成你是要推销健康产品的人. Kalau kamu letakkan kamu di tempat orang yang nak jual makanan suplemen ini, jadi kamu akan rasa benda ini kamu nak sebut pun lebih senang. Vitamin C,
buah-buahan citrus seperti orange ke lemon ke macam itulah. Brokoli, bayam dan seterusnya. Dan vitamin E pula dikenalkan sebagai alpha tocopherol. Okey, dia adalah bahan antioksidan yang terdapat paling banyak di dalam kelapa sawit. Boleh gariskan kelapa sawit. Okey, dan minyak kacang soya. Ini yang cikgu dah cakap sebenarnya. Kalau anda faham kenapa kita kadang-kadang buka Facebook ataupun mana-mana laman antarabangsa, international website lah. Dia kadang-kadang akan sebut kelapa sawit yang hasil di Asia ke Malaysia ya, adalah bahan yang kurang berkhasiat. Sebab ini adalah politik tau. Politik di mana untuk negara luar, contohnya macam Amerika, mereka keluarkan minyak kacang soya ataupun minyak sunflower, bunga hari, dan juga minyak jagung. Kita Malaysia keluar minyak kelapa sawit. Jadi mereka katalah kelapa sawit kurang zat. Salah tau, minyak kelapa sawit ni ada zat-zat dia. Dia bukan tak bagus. Jadi orang putih cuba nak sebut minyak sawit ini tak baik sebabnya mereka hasil minyak daripada sumber yang lain. Okey, jadi kalau anda makanlah minyak sawit, sebenarnya dia mengandungi vitamin E lah. Okey, yang dikatakan juga mengandungi antioksidan ataupun antioksidan kan. Minyak sawit bolehlah kita mendapat zat-zat tersebut, elak daripada cepat tua, elak daripada kanser dan macam-macam. Cara makan itu penting lah. Okey, bahan ini juga ditemui dalam apricot, brokoli, kacang dan juga mangga. Dan cikgu perlu sebut di sini, kalau anda ikut di sini, kalau kamu ikut baca buku surat 214 ini, kamu akan nampak brokoli telah disebutkan banyak kali. Brokoli dan macam apricot pun dia. Jadi ini memberitahu kita bahawa ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandungi lebih satu antioksidan. Kalau lebih banyak jenis antioksidan dalam dia kita makan, maka kita akan jadi lebih sihat. Murid-murid, boleh faham ke tak? Cikgu boleh tanya 2-3 orang di sini ke tak? Nak tanya betul-betul, kalau tak faham apa yang cikgu cakap, sila bagi tahu. Tiffany, boleh tak Tiffany? Sebelum pergi tuition, boleh ke faham? Boleh. Boleh. Kali pertama bagi respon, cakap. Thank you. Damia dan juga Jasmine. Jasmine jarang cakap tau. Tapi Damia, Syafiqah dan Jasmine, okey ke tak? Damia, no Syafiqah, Jasmine, boleh ke tak? Boleh faham? Cikgu tak dengar. Syafiqah, ya? Yeah? Boleh ya? Jasmine? Okey, tak apa. Jasmine nanti. Tak apa. Cikgu faham. Terima kasih ya. Syafiqah, kadang-kadang mic kita memang nak belajar dengan menggunakan gadget kan. Tapi, ya dia cari faham masalah kan. Jadi, kita perlu faham ya. Makan antioksidan itu boleh hilangkan radikal bebas. Jadi, sekarang, cikgu akan buka satu YouTube lagi. Jadi, cikgu nak minta anda berikan cikgu 4 minit ini. Buka pada skrin handphone kamu ya. Bukan kata nak jimat data ke apa tau. Tapi sila buka sekarang bagi cikgu 4 minit. Okey, 4 minit je. Kita tengok sama-sama. Okey, dan kita nak fahamkan sebab benda cikgu rasa dia punya video ni agak bagus lah. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Bahan antioksidan. Bahan antioksidan adalah sebarang kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Apabila usia meningkat, keupayaan badan kita untuk menghasilkan bahan antioksidan ini akan berkurang. Jadi kita perlu mendapatkan bahan antioksidan melalui makanan. Mari kita lihat apakah contoh bahan antioksidan dalam makanan. Yang pertama, beta-karotena yang ditemui dalam makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga.
lutein yang terdapat dalam sayur-sayuran berdaun hijau, lycopene yang terdapat dalam buah-buahan segar, vitamin C yang dikenali sebagai asid ascorbic yang terdapat dalam buah-buahan sitrus dan sayur-sayuran, vitamin E yang dikenali sebagai alpha tocopherol yang terdapat dalam minyak dan kacang. Mari kita lihat bagaimanakah apakah tindakan bahan oksidan ini terhadap radikal bebas. Ini adalah satu atom yang stabil. Atom yang stabil kehilangan elektron untuk membentuk radikal bebas disebabkan oleh faktor luaran dan Jadi kalau anda tengok dalam gambar aja ini, sekali lagi atom itu seharusnya sama elektron, bilangan elektron dengan proton. Tapi ini bukan pasal membentuk ion, salah ya. Dia hilang, dalam badan kita ada banyak atom. Atom itu ada molekul seharusnya neutral. Tapi disebabkan badan kita berlakunya proses pengoksidaan, jadi dia hilang elektron. Dia hilang elektron jadi tak stabil. Itulah dia akan menyerang atom-atom lain untuk jadi stabil semula. Ini yang menyerang ini, atom yang bersifat menyerang inilah kita panggil radikal bebas. juga faktor dalaman. Bahan antioksidan yang kita lihat tadi cenderung untuk mengalami proses pengoksidaan dengan menderma elektron kepada radikal bebas yang terbentuk tadi yang menyebabkan sebatian yang lebih stabil terhasil dan seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Jadi kalau kita makan bahan antioksidan ikut apa yang kategori sebut tadi, buah-buahan ke ataupun sayur-sayuran, dia ada antioksidan dia sendiri dia. Jadi kalau makan antioksidan itu akan gantikan elektron yang hilang dalam atom-atom badan kita. Yang mereka dah hilang tadi kan elektron, dia gantikan. Jadi dia akan jadi stabil semula. Tak jadilah radikal bebas. Okey? Maksudnya radikal bebas yang terbentuk tadi akan kembali ke atom yang stabil disebabkan oleh tindakan bahan antioksidan. Jadi pengambilan bahan antioksidan di dalam pemakanan kita adalah sangat penting. Seterusnya, mari kita lihat kenapa buah apple menjadi. Jadi mungkin kita akan tertanya. Jadi kamu tanya tahu, mesti kamu tanya. Proses pengoksidaan badan ini betul ke berlaku? Apakah bukti dia berlaku? Jadi yang boleh kita paling senang kita buat adalah menggunakan buah apple. Jadi murid-murid, kalau anda ada buku teks kan, kamu boleh pergi buku teks kamu muka surat 215 ya. 215 ada gambar siap kat situ, apple. Apple yang potong, dia nampak fresh tapi letak lama dia akan jadi perang. Jadi perang apabila dibiarkan terdedah kepada udara. Ini adalah kerana apple mengandungi enzim yang disebut polyphenol oxidase ataupun PPO. Apabila kita memotong apple, PPO ini bertindak balas dengan oksigen yang terdapat di dalam udara. Tindak balas kimia antara PPO dan oksigen adalah satu proses pengoksidaan yang menghasilkan melanin dan memberikan warna perang kepada apple. Jadi kita nampak sekali lagi apple, kita gunakan apple sebagai satu konsep kita. Dalam apple ini ada bahan kimia lah. Kamu tahu facility sebut enzim PPO itu polyphenol oxidase tak apa. Tapi kamu tahu ada sebahan kimia. Bahan kimia itu lepas kita potong apple itu, dedahkan bahagian buah dia itu akan bertindak balas dengan oksigen. Dia akan hilang elektron. Jadi dia akan jadi hitam. Hitam itu ialah melanina pigment tu. Bagaimanakah proses? Jadi adakah tak cara yang kita boleh buat untuk lambatkan proses pengoksidaan ini? Kita pun guna apple juga. Kenapa kita tak gunakan manusia? Mungkin kamu cakap, cikgu, apple ini tak sesuai, manusia lebih sesuai. Kalau kamu nak buat pada manusia, ini yang menjadi susah.
Bagaimanakah kamu nak bukti proses pengoksidaan padan kamu jadi perlahan atau dihentikan? Tak nampak. Susah. Ada orang kata, ya cikgu senang mah kamu kata tadi umur 30 tahun, muka macam 50 tahun. Saya bagi dia makan sesuatu yang antioksidan, dia jadi umur 30 ataupun jadi umur 18 semula. 让他吃一种那种补品回春，30岁的人50岁的样子变到18岁回去。Tapi benda itu kamu makan, bukan makan sehari dua tau. Kamu perlu makan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau untuk Cina, kita biasa makan sarang burung. Betul kan? Betul? Li Jianyi, tahu apa itu sarang burung tak? Jianyi? Yinwo, 懂不懂？什么是yinwo？ Li Jianyi? Ali Iskandar, tahu ke tak apa itu sarang burung? Yinwo le mji ya Jianyi. Ali Iskandar tahu ke tak? Ali Iskandar? Sarang burung tak tahu? Okey, nanti cikgu buka, sabar ya. Tapi sekarang kita balik kepada kita punya video. Jadi untuk apple, kita boleh hentikan. Pengoksidan sebegini boleh dilambatkan dalam makanan. Contohnya, kita boleh gunakan jus limau. Jus limau mengandung asid ascorbic atau vitamin C. Asid ascorbic akan bertindak balas dengan oksigen sebelum oksigen bertindak balas dengan enzim dalam apple. Jadi, asid ascorbic akan mengelakkan apple menjadi keperangan sehingga semua asid habis. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan air garam dan juga gula di mana ianya menghalang pengoksidaan ciri sel apple kerana ia mengelilingi sel apple dengan persekitaran yang lebih masin atau manis daripada bahagian dalam sel. Air akan bergerak keluar sel melalui osmosis dalam usaha menyamakan kepekatan garam dan gula dan air di dalam dan di luar sel. Jadi, air dan garam ini di permukaan irisan apel mengganggu oksigen yang ada di udara sampai ke permukaan buah dan dengan itu melambatkan pengoksidaan. Bagaimana pula proses? Jadi cikgu pun tak nak buang masa, sabar ya. Jadi cikgu pun stop presenting untuk YouTube itu sekali lagi. Kita pergi ke dalam buku teks kita ya. Kita pergi ke buku teks kita semula. Dan pada masa yang sama, cikgu nak anda bukakan skrin kekalkan. Cikgu tadi cakap macam sarang burung, betul kan murid-murid? Jadi sarang burung ataupun bahasa Cina kita panggil yanhua. Bukan ini kuih sarang burung ni. Panggil apa ya? Sarang burung. Mana dia? Sarang, bukan bunga, sarang burung. Aduh. Kata tak tahu ya. Yang kalau ikut makanan Cina, katanya dia makan jadi orang itu boleh nampak muda dan macam-macam. Antara yang kalau kamu tengok ada yang kelentong cakap lah, katanya sarang burung ini mengandungi antioksidan. Benda ini cikgu tak boleh nasahkan ada ke tak ada ya. Kalau apa yang dia sebut ada antioksidan itu betul, yang membuatkan orang yang makan tak senang dan jadi tua. Jadi benda ini betul lah, antioksidan itu dia elakkan pengoksidaan dalam badan berlaku. Jadi kamu tidak akan jadi macam apple itu jadi macam hitam ataupun kamu akan jadi tua. Dia elakkan. Jadi penerangan penting untuk antioksidan seperti pada muka surat 215 ini. Okey. Kita perlu faham ya, bahan antioksidan, okey, 215 garis. Okey. Dia bertindak balas dengan radikal bebas. Dia bertindak balas dengan radikal bebas, maka menghentikan proses pengoksidaan. Okey? Bahan radikal bebas, kamu perlu tahu radikal bebas rujuk kepada atom atau molekul yang hilang elektron. Bahan antioksidan akan berikan elektron pada mereka, jadikan mereka stabil semula.
Kalau mereka dah stabil, mereka tak akan serang atom ke molekul lain dalam badan kita, dia tak akanlah menyerang atom-atom molekul-molekul lain, jadikan kita cepat tua. Dia akan stabil. Stabil dan kekalkan umur kamu nampak semuda yang apa boleh. Dia tak akan tiba-tiba katanya sekali lagi cikgu tak cakap umur 30 tahun tapi nampak macam umur 50 tahun. Dia banyak berkait sebenarnya dengan radikal bebas yang ada dalam badan. Sama ada daripada cara hidup kamu, ialah cara hidup kamu kurang bersenam, kurang berpeluh, okay, tidur dan main game. Jadi pembentukan radikal bebas itu tak boleh nak dihilangkan. Dia masih kekal dalam badan. Kalau dalam bahasa yang kasar, badan kita banyak racun nak radikal bebas tu. Tapi kita nak gunakan istilah yang lebih betul, radikal bebas. Itulah kita kata perlu buat senaman. Satu. Kedua, makanan. Kenapa orang yang sekarang umur 30 tahun, 20 tahun nampak macam 50 tahun ni, dia makan makanan yang tak sihat. Tak mengandungi antioksidan. Cikgu, kenapa asyik makan KFC, fast food, asyik makan makanan yang diproseskan, tin ke semua? Jadi, benda ini perlu faham. Kita perlu makan makanan antioksidan apabila kita dah mula naik umur 30, untuk jaga kesihatan kita. Macam mana jaga kesihatan, sekali lagi tadi dah diterangkan, boleh tengok semula nanti dalam rakaman video ini. Maksud dia, makan bahan antioksidan untuk hilangkan radikal bebas dalam badan. Boleh faham ke tak? Ataupun cikgu terlalu membeber ni? Cikgu nak tahu juga, cikgu takut ni. Oh, Helmi Firdaus. Kali pertama masuk ni, jarang ni. Helmi, boleh faham tak Helmi? Helmi? Boleh faham Helmi? Cikgu takut ni Helmi. Okey, Helmi tak jawab. Ang Kiat Long boleh faham? Terima kasih Helmi Firdaus. Ang Kiat Long. Okey, jadi cikgu sambung ya. Jadi ini pun tadi kita dah tengok video lah mengenai bahan antioksidan terhadap radikal bebas. Ini dibuktikan melalui eksperimen menggunakan apple. Okey. Proses pengoksidaan pembentukan radikal bebas dibuktikan melalui apple yang dipotong sekali lagi dari putih menjadi perang. Okay, itu pun satu proses yang kamu perlu tahu. Jadi, cikgu, perlu buat laporan eksperimen ini ke? Ya. Murid-murid, inilah eksperimen yang ke-8. Laporan kita yang ke-8. Cikgu, gila ke banyak laporan ini? Murid-murid, cikgu dah cakap dalam banyak kali dah dalam YouTube sebelum ni. Di bawah KSSM ya, Syllabus Sains yang baru, antara perkara yang dipentingkan kita panggil eksperimen wajib. Eksperimen wajib. Dia bukan eksperimen dia memang eksperimen wajib. Kalau tak silap cikgu, tingkatan 4, 5 ni jumlah dia ada 20 lebih eksperimen yang patut kamu buat. Jadi, antara kerja yang paling penting selain daripada nota dan latihan ialah laporan sains. Ya. Siapa dia? Apa boleh jawab supaya bantu? Okay, thank you Kishore. Jadi, perlu buat. Dan cikgu dah terangkan banyak kali. Cikgu, saya tak buat eksperimen ini dalam makmal. Boleh ke saya buat laporan? Boleh. Buat sehingga ke prosedur. Dan ingat, lukiskan gambar raja ini. Dan cikgu akan ambil masa dalam masa akan datang, terangkan gambar raja ini patutnya 3D ataupun 2D. Cikgu akan sebut nanti. Tapi, perlu lukis gambar raja dan prosedur itu perlu tukarkan ke bentuk ini aktif, tukar ke bentuk pasif. Jadi cikgu akan terangkan untuk penulisan laporan eksperimen 10.1 ini di masa akan datang sekali dengan eksperimen yang lain. Jadi kita nanti akan buat laporan masa akan datang dan jangan lupa buat praktis formatif 10.3. Memandangkan ramai murid sekarang dalam grup, jadi dalam Google Meet ni, sekali lagi tolong
buat je hantarkan melalui Google Classroom. Google Classroom, kerja sudah ada, cikgu dah bagi. Tulis kat kertas, ambil gambar, hantar dalam Google Classroom. Okey. Jadi ini ada 4 primer, ada 4 perintis dan juga 4 MPV. Kamu boleh dapatkan link untuk masuk Google Classroom itu. Link Google Classroom itu, kalau anda tengok, cikgu pun tak nak buang masa kat sini. Kalau nanti cikgu dah bagi link kehadiran, contohnya 4 perintis, kamu akan keluar benda macam ni. Link untuk masuk Google Classroom ada seperti yang tertera di atas ini. Jangan kata cikgu tak pernah bagi. Cikgu sebut hampir setiap kelas. Okey, moment itu macam Google Classroom, Google Classroom, Google Classroom. Kalau lepas sampai hujung tahun pun kamu kata tak tahu, cikgu akan buka balik YouTube dan juga bukakan link kehadiran ini. 4 MPV 1, dia punya Google Classroom link ada seperti ini, 4 primer seperti ini, 4 perintis seperti ini. Jadi dia tak ada alasan kata cikgu saya tak tahu ambil kat mana. Kelas lain cikgu pun dah sebut. Cikgu siap tunjukkan kod-kod dia semua. Jadi tak ada alasan. Jadi tolong buat ya. Apa tu gambar itu boleh photostat. Gambar apa itu? Untuk laporan eksperimen cikgu dah sebut 100 kali dah ya. 100 pun ada dah ya. Foto tak boleh ya. Dia mesti lukis dengan tangan. Okey, cikgu pun tak nak buang masa semua. Jadi sambung ya. Di manakah bahan antioksidan guna dalam industri makanan? Okey, manakah? Saya tunggu ya. Cikgu nak tukarkan skrin kejap. Kejap ya, mungkin Rik. Ini dilambatkan dalam industri makanan. Contohnya melalui proses pengeringan, penambahan sulfur, mencelup makanan dalam jus ataupun kuah, dan juga mencelup makanan di dalam madu. Okey, jadi kita pun dah tahu ataupun kuah, dan jadi kita pun dah tahu untuk mengekalkan makanan seperti buah-buahan ke ataupun sayur-sayuran dalam keadaan yang sedia ada, tak mengalami pengoksidaan, biasanya kita akan guna pengeringan hungkan. Kita akan jadikan dia kering ataupun tambahkan sulfur. Ini biasanya mereka guna dalam industri makanan untuk herbal Cina. Yang diuhang, benda ada dia. Ataupun mencelupkan makanan dalam jus buah dan mencelup makanan dalam madu. Okey. Inilah kenapa kita perlu belajar benda ini, dan kalau satu masa akan datang kamu terlibat dalam bidang lah untuk jualkan barang-barang yang berkait dengan kesihatan, ingat memang akan sebut istilah radikal bebas, memang akan sebut perkara antioksidan. Masa itu jangan kata kamu tak tahu. Dan jangan kelentong lah. Orang kata kelentong maksudnya pian lah. Oh, sekarang kalau boleh sebut dah, apakah bahan kimia yang ada contohnya dalam jus orange. Okey, jus orange dia dikira sebagai antioksidan sebab dia mengandungi vitamin C. Ascorbic acid lah. Dia boleh melambatkan atau hentikan pembentukan radikal bebas dalam badan lah. Jadi kita boleh jadi lebih sihat. Itu satulah. 现在明白吗？为什么你要读这课？ Boleh faham ke tak boleh? Jadi cikgu sambung sekali lagi. Cikgu sambung produk kesihatan. Thank you Jiwei. Terima kasih Jiwei ya. Sangat-sangat bagus. Kalau macam tu cikgu sambung produk kesihatan. Cikgu pun tak nak buang masa semua produk kesihatan. Jadi dalam produk kesihatan, kita nampak di skrin lah. Ya, banyak produk kesihatan kat luar yang kalau konvensional seperti madu ke ataupun herba pokok ke, dia akan bagikan bahagian pokok seperti daun ke akar. 做传统式的话，它会将那些草药
那个叶子啊、根啊，叫你煮来喝. Tapi sekarang tak, kita banyak benda yang kita telah boleh buat di dalam makmal. Khususnya jadikan mereka dalam bentuk yang senang untuk kita makan. Yalah, daripada kita bawa balik untuk tak nak ataupun tak nak, masakan. Kalau ikut Cina, masak herba-herba itu sampai bermalaman. 有些草要去煲12小时、14小时. Sekarang tak perlu. Dah boleh dapat dalam bentuk tablet ini. Jadi dia kata akan mengandungi benda-benda yang boleh menjadikan anda sihat. Jadi kamu percaya ke tak percaya? Boleh je aku tanya ke tak? Secara juga am ya. Ini am lah. Am. Syazah ada Syazah. Syazah percaya tak? Tanya dia. Dia nak tanya ni. Syazah percaya ke tidak? Makanan sihat ini boleh membawa kesihatan. Makanan maksudnya suplemen ni. Bantuan. Boleh ke tidak? Tak. Kalau tak, macam mana kat luar mereka jual dan begitu laku sekali. Kamu seorang tak saja tahu. Tapi kat luar, industri untuk produk kesihatan ni adalah antara yang paling menguntungkan duit sebelum yang pertama biasa kosmetik. Biasanya pertama kosmetik. Selepas kosmetik, produk kesihatan. Yang paling menguntungkan duit. Payment. Tak payment. Setuju tak? Makanan suplemen kesihatan ini boleh membawa kesihatan. Ada yang kata setuju. Tapi yang setuju dan tak setuju, Cikgu pun respect ya. Yang tak setuju, kamu perlu faham ini benda ialah benda yang betul. Yang setuju pula, betul, tapi betul sehingga tahap apa? Ada ke tak lepas kamu makan, betul-betul dia bawa kesihatan kepada kamu? Itu yang kamu perlu tanya. Ataupun makin makan, makin kamu tak sihat. Rosakkan ginjal, rosakkan hati, rosakkan organ badan. Jadi benda ini kamu sekarang perlu fikir. Okey? Bukannya lepas anda makan, kamu makan, lepas 2 tahun, sini rosak, sana rosak. Kaki tak boleh gerak. Salah siapa? Okey? Jadi kita sambung ya. Dalam muka surat 217, kini semakin banyak produk kesihatan dihasilkan dan dijual di pasaran. Namun, adakah semua produk ini baik untuk kesihatan dan dapat menyembuhkan penyakit? Apakah kandungan yang terdapat di dalam produk itu? Bagaimanakah kita dapat mengetahui keberkesanan produk-produk kesihatan itu? Jadi, Cikgu dah terangkan pada kamu panjang lebar mengenai radikal bebas, antioksidan. Itu yang sekarang banyak produk kesihatan sebut dan memang mendapat sokongan dan juga bukan sokongan ya, siap bukan sokongan, mendapat pengiktirafan. Atau 证书的那个品格保证 mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Jadi kamu perlu fahamlah. Jadi nak ke tak nak benda ini atas kamu sendiri, makan pun kamu sendiri, kamu perlu bertanggungjawab. Baca baru makan. Jadi dalam produk kesihatan, bulatkan perkataan mereka biasa mengandungi bahan aktif. Bahan aktif. Active ingredient. Dia memang ada banyak bahan kimia, tapi biasanya satu yang paling penting yang memberikan kesan kepada orang yang makan dia. Seperti Cikgu dah cakap sebelum ni, kalau kamu tengok pada skrin, biasanya kamu pernah tengok Forever Living product. Cikgu dah sebut sebelum ni. Forever Living product. Dia biasanya, kamu tengok tahulah, dia punya active ingredient biasanya kaitkan dengan aloe vera. Aloe vera, lidah buaya. Okey? Jadi betul ke? Makan jadi sihat ke ataupun boleh hilangkan kencing manis? Itu ikut bacaan kamu. Sekali lagi, kita bukan berada pada konsep perubatan moden. Confirm dalam berapa hari dia boleh jadi sihat. Itu adalah perubatan moden ya.
Jadi kita boleh cakap benda ni mengambil jangka masa yang panjang。意思说你一吃的话，你就要吃很多，很久很久，要吃很久，不是说一吃呀就直接有那个效果的。Okey, jadi jemput sambung sekali lagi. Bahan aktif ialah komponen tertentu di dalam produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Jadi, kalau untuk pil, okey, untuk pil yang katanya ada antioksidan yang biasanya boleh hilangkan radikal bebas, biasanya aktif ingredient dia atau bahan aktif dia ialah vitamin C. Dan kamu boleh baca tujuan-tujuan dia. Kalau untuk ubat yang panggil apa ya? Bukan ubat, panggil apa ini ya? Makanan suplemen yang mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang menjadi isu dia, banyak makanan tradisional, maksudnya ubat tradisional ini, dia tak ada menulis bahan. Orang pun ikut makan saja. Jadi, itu ada tanggungjawab sendiri. Bahan aktif akan memberi kesan atau tujuan yang sama walaupun digunakan dalam produk dengan jenama yang berbeza. Ya, kalau produk A katanya dia ada vitamin C. Produk B pun katanya dia ada vitamin C. Sepatutnya dua-dua akan memberi kesan yang lebih baik ataupun sama. Jawapan dia, dua-dua harusnya sama. Bukannya produk A dia ada vitamin C, produk B dia ada vitamin C, produk B lebih bagus sebab nama dia lebih hebat. Kamu kalau jenis yang kamu baca bahan dia, bahan aktif dia khususnya, kalau dua-dua sama bahan aktif dia punya fungsi mesti sama。你明白我讲什么吗？意思说，如果两个产品它拥有的那一个成分是一样的，它的效果理论上也是一样的，没有说这一个产品它拥有的那个化学药物虽然一样，但是因为它产品是谁做的，它就比较好品质，没有这样讲的，不是这样子讲的。Okey, benda ini perlu faham ya. Bukannya sekali lagi vitamin C untuk produk A, vitamin C untuk produk B, vitamin C produk B ini buat lebih bagus kepala bana dia. Faham ke tak? Dia seharusnya sama. Okey, harus sama. Tak ada vitamin C yang lebih bagus, vitamin C yang tak bagus. Itu semua menipu. So, lain kali kalau orang datang pada kamu jual barang, kalau kamu tahu produk lain, dia jual forever, kamu pula cakap MV pun mengandungi bahan yang sama, dia cakap forever lagi bagus, kamu cakap lah. Dua-dua bahan aktif sama. Bagaimanakah boleh ada fungsi ataupun yang lebih bagus ataupun kurang bagus? Tanyalah. Itu kata, kalau kena tipu orang, tipulah, dia tak boleh buat apa. Jadi penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran, permintaan semakin tinggi. Jadi kalau kamu cakap belajar sains tak boleh bantu kamu lagi, cikgu pun tak boleh cakap apa lah. Kalau kamu rasa kerja kamu lepas ini adalah kerja, contoh cikgu tidak menghina tapi cikgu bagi contoh, lepas ni contoh kamu nak pergi jual nasi lemak atau roti canai contoh. Kalau kamu rasa benda itu kamu puas hati, silakan lah. Tapi kalau kamu nak cuba benda lain yang rasanya boleh jual, boleh dapat duit lebih sikit, apa salah dia? Jadi teruskan, kadang-kadang produk kesihatan seperti suplemen, muka surat 218, suplemen, bantuan, maksudnya bukan makan sebagai ruji utama ya. Dia lepas makan nasi ke atau makan apa, kamu dah makan yang utama, ini makan secara tambahan. Contoh, kalau untuk perempuan, mesti kamu akan dengar ada pil-pil yang mengandungi aktif ingredient berbeza. Contohnya mengandungi besi, mengandungi zinc dan mengandungi macam-macam. Biasanya zinc. Cikgu, zinc bukan unsur ke? Ya. Tapi ada perempuan yang makan zinc. Cikgu, ya ke? Tengok pada skrin. Kalau kamu tak percaya, tengok pure zinc. Macam ni. Zinc kompleks. Ini pun dikatakan zinc dia ialah antioksidan juga tapi dia bukan dalam topik bab yang kamu sedang belajar. Kalau kamu lepas ini dah keluar bekerja,
memang akan dengar untuk perempuan. Kalau makan benda ini mengandungi zinc ini, katanya boleh menjaga rambut anda dan macam-macam lagi. Jadikan kamu muda. 让你保持青春啊. Jadi macam-macam produk Shaklee ke kamu boleh nampak banyak brand lah. Nature Bounty ke dan macam-macam lagi. Okey? Ataupun zinc coffer ke. Company lain tapi semua produk yang zinc ini mengandungi zinc seharusnya fungsi dia sama. Tak adalah kata brand Shaklee lebih organik. Itu yang cikgu tak tahan kadang-kadang. Bukan ya? Semua kalau mengandungi zinc, kalau kita cakap fungsi zinc, seharusnya fungsi dia sama. Tak ada yang lagi bagus ke ataupun kurang bagus. Dia sama saja. Okey? Apa-apa lagi semua pun dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Kalau lah dapat kan. Jadi itulah contoh dia. Jadi cikgu sambung suplemen. Kalau untuk bahasa Cina siapa tak tahu, cikgu tunjukkan sekali lagi bagaimana kamu nak translate dah. Google, kalau pergi suplemen, translate Chinese. Contohlah. 补充剂. 补充了. Okey? Kamu boleh cari macam itulah. Jadi cikgu sambung sekarang. Murid-murid. Ifah boleh ikut tak Ifah? Ifah dan juga Airi Iskandar. Boleh ikut tak? No Ifah? Okey, cikgu sambung ya. Jadi produk kesihatan yang baik dapat menjamin tumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Ini betul. Macam sekarang COVID kan? Macam-macam produk kata kamu makan, kamu boleh elak daripada dapat COVID. Biasanya perlu makan vitamin C, makan vitamin D dan makan vitamin berapa lagi dengan bahan-bahan kimia tertentu. Jadi kamulah yang akan makan, kamulah yang perlu tahu. Jangan nanti kawan ataupun saudara yang datang pada kamu, kamu percaya membabi buta. Dia guna perkataan membabi buta ya. Oh, dia cakap apa kamu terus percaya. Tidak. Sekarang boleh Google, baca. Tanyakan dia punya suplemen itu apakah bahan aktif dia. Bahan aktif dia itu. Kalau dia cakap bahan aktif dia itu ialah ini, fungsi dia ialah ini, tunggu kejap, Google lah. Google. Okey, betul. Kalau dia cakap ada antioksidan, apa antioksidan dia? Oh, dia kata, ada carotina, beta carotina, tapi keluarkan pil dia warna putih. Dia kata pil itu ialah pil yang mengandungi carotina. Dia keluarkan pil itu tapi warna putih. Confirm menipu. Carotina biasanya berwarna jingga ke merah. Jadi kalau dia putih saja, susahlah saya nak percaya. Okey, jadi itu dia. Terusnya, meningkatkan daya pencegahan penyakit. Contohnya mengambil multivitamin dapat meningkatkan proses pembesaran kanak-kanak. Dan gaya hidup masyarakat kini yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang sihat-sihatan ataupun seimbang menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Cikgu dah cakap ya, jangan lepas kamu dah kerja, kamu makan banyak makanan sampah di luar tanpa sedar ya. Asyik makan tepi jalan saja. Goreng ini, goreng itu, goreng pisang semua. Ini yang menjadi dapat banyak kanser sekarang. Case kanser menaik. Contohnya, jadi kita akan makan pil-pil suplemen ini untuk kekalkan kesihatan kita. Pengambilan pil-pil vitamin menjadi pelengkap. Bulatkan ayat dalam kotak purple ni yang ketiga itu, pengambilan pil-pil vitamin sebagai pelengkap. Bulatkan suplemen juga ya. Jadi produk kesihatan tidak boleh menggantikan makanan harian anda. Kamu tetap perlu makan nasi, makan 3 kali sehari. Makan seperti biasa, nasi, sayur, ayam semua. Bukannya lepas makan, saya dah minum ini, saya tak perlu makan nasi. Itu sebenarnya lagi memudaratkan kesihatan. Jangan ikut. 不要学人家的喝，明白吗？健康产品永远都是补助品罢了，不能代替真餐，这个你要懂。Okey, jadi kita sambung ya. Namun orang ramai perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk kesihatan. Okey, oleh itu kita perlu mendapat nasihat daripada doktor perubatan dan sentiasa menyebab label terlebih dahulu sebelum membeli dan menggunakan produk kesihatan.
Jadi, Cikgu tak nak kamu buat yang ini ya. Okey? Sebab sekarang kita dalam COVID ya. Tapi dalam masa akan datang, kalau kita sempat siapkan semua bab, kita buat latihan, Cikgu akan kembali semula ke sini. Ini best. Aktiviti 10.7. Kamu kalau sempat nak buat, boleh online Google, carikan berapa produk kesihatan yang ada di Malaysia. Brand dia. Cikgu dah bagi seperti Forever Living Product, MV Shakely. Cikgu ulang ya. Forever Living Product, MV Shakely. Ada lagi ke cikgu? Ratusan. 100多种健康产品的公司注册在马来西亚。Yang China punya, ada China punya versi, ada China. Dia tulisan China, kata semua dari China punya. Jadi kalau kamu percaya, percayalah. Tapi kalau kamu makan tanpa belajar, ini yang bahaya. Kamu mungkin tiba-tiba akan sakit tenat. Ini yang bahaya sangat. Jadi, kerja kamu selepas ini adalah, pertama, buat nota. Sesiapa yang ada dalam kelas sebelum ini, cikgu pun dah cakap, cikgu tak harap kamu tulis nota yang panjang. Tetapi untuk setiap bab, tuliskan rumusan. Ini dah bab 10 tau. Maka dia dalam buku tulis kamu ada 10 muka surat ini segmen yang rumusan untuk setiap bab. Jadi ini bab ialah kimia dalam perubatan dan kesihatan. Kamu pun tulislah ini semua. Dan kalau kamu nak tahu benda lebih tu, kamu nak sendiri tambahkan nota, silakan. Tak ada masalah. Rumusan dulu. Tulis rumusan saja. Ini adalah bab 10. Ini adalah rumusan yang ke-10. Nota bertulis yang 10. Dan lepas ini juga, cikgu akan bukakan assignment untuk 10.3 dan 10.4. Praktis formatif 10.3 dan 10.4. Ini adalah PBD untuk bab 10 ini ya. Sesiapa yang tak buat, okey, cikgu akan bagi masa nanti. Sabar Kishore, sabar ya. Cikgu akan buatkan senarai nanti ya. Siapa yang buat, siapa yang tak buat. Cikgu siap dah bagi jawapan tau. Kamu hanya perlu salin saja. Itu pun kalau kamu salin lah. Ambil gambar dan hantar. Untuk 4 MPV, dengar ya. Kamu sebagai saksi cikgu 4 MPV. Sampai hari ini, cikgu masih ada 13 orang murid saja. Sepatutnya 21 di situ. 8 orang masih lagi tak ada di dalam grup. Manakala 4 perintis, cikgu hanya ada 12 murid daripada jumlah 20 lebih murid lah. Jadi minta tolong panggil kawan semua masuk ke dalam Google Classroom ya. Hantar kerja, siapkan kerja dah hantar. Terima kasih kepada Elisa Tan, Kishore dan Lisa Wen ya. Memang dah buat, dah hantar, cikgu terima lah. Nanti cikgu akan bagi markah lah. So settle masalah. Tonton YouTube, turn in juga. Jadi kerja kamu depan ni bukan habis tidak. Tolong buat latihan formatif yang ketiga dan keempat, 10.3, 10.4. Juga akan bagi jawapan nanti dalam Google Classroom. Okey, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Break. Kalau tak ada, cikgu nak minta izin semua sekarang buka kamera ya. Cikgu memang nak ambilkan screenshot dulu ya. Nanti ada soalan siapa bagi tahu ya? Sila buka kamera anda, cikgu nak ambil kehadiran ini. Murid-murid, boleh buka kamera tak? Alicia Tan ke, Ensung ke, Paven ke, Arif Iskandar, terima kasih jiwa ya. Helmi, Damian Nur Syafiqah, Kishore ke, Jasmine ke, Paven, Jakit, Nadia Nadira, Fazro, Jalin, Sinyet, buka kamera. Buka kamera dulu ya. Tolong buka kamera, Kak Ayi, thank you. Chuhui, Sinyen, Syaza, Kelong, yang lain, tolonglah buka kamera sekali je. Kalau rasa tak boleh, kamu letak macam ni je pun okey je, cikgu faham. Tutup muka. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, buka kamera lah. Tolonglah buka. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kalau tak ada, tak apa. Itu je. Kalau ada buka itu je dia. Terima kasih semua. Nanti sila isikan kehadirannya. Cikgu akan bagi link kehadiran itu isikan. Yang tak ada link, tolong masuk ke dalam Google Classroom, buat kerja kat sana. Lengkapkan kerja. Itulah markah PBD anda yang boleh capai
TP4 dia. Kalau kamu buat semua, cikgu janji kamu ada TP4 dia. Kalau kamu tak buat, memang tak dapat TP. 1 ke 2 je. Itu yang maksimum cikgu boleh bagi. Okey? Terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk soalan Kishore. Mesti cikgu. Sama. Ya, Kishore. Kalau makan vitamin C boleh hindar daripada hindar daripada COVID-19 ya. Tetapi kalau makan banyak sangat boleh membentuk batu karang pula. Memang ada sains, memang ada penyelidikan nyatakan vitamin C kalau makan banyak, ginjal akan bentuk batu. Overdose. Sama-sama Damian dan Syafiqah. Kalau nak cikgu boleh kongsikan artikel dia. Perasan ke tak kalau makan banyak vitamin C, kencing kamu warna apa? Warna oranye kan? Jadi katanya benda itu sebenarnya boleh menggalakkan pembentukan batu karang juga. Itu contoh dia. Kamu nak ke? Oh, saya boleh share je kan. Jadi sabar. Cikgu tu buka je. Saya buka sekarang. Ya. Vitamin C can form kapan? Kita BM lah, boleh membentuk batu karang. Betul lah. Jadi sekarang aku bagi kamu ingat, kita boleh sendiri tekan dan baca dan juga sabar Ini yang formal daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, boleh baca. Kishore? Ada dulu lah. Boleh baca ke depan ni? Boleh cikgu, boleh. Jadi, kita juga